sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, kita dah selesai sama-sama membaca surah Yasin dan juga doa selamat yang kita mudah-mudahan segala permintaan kita pada pagi ini diperkenankan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan teruskan pada pagi ini dengan sedikit tazkirah ringkas yang akan disampaikan oleh Encik Abu Bakar bin Ahmad, iaitu Ketua Jabatan Pengembangan Profesionalisme Guruan IPG Kampus Makassar. Encik Abu Bakar ni tidak akan mengambil masa yang lama kerana beliau ada kelas sekejap lagi. Dan tanpa menentang masa, saya serahkan majlis kita pada pagi ini kepada yang berbahagia Encik Abu Bakar bin Ahmad. Silakan Puan. Terima kasih kepada moderator Ustaz Zainal pada majlis pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang besar Puan Azlina Ahmad, Timbalan Pengarah, yang dihormati sahabat saya Ketua Jabatan Japim Ustaz Jai, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, khususnya tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Sebelum saya berkongsi panjang, saya terlebih dahulu nak ucapkan tahniah syabas, alhamdulillah kepada Puan TP, Puan Azlina dan juga Encik Kaha kerana kedua-dua anak mereka ni telah diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara. Alhamdulillah. Hari ini tibalah giliran saya untuk membuat perkongsian dengan tuan-tuan dan puan-puan seterusnya saudara-saudara sekalian. Saya fikir sebenarnya ramai lagi para ustaz, ustazah yang berada di Japim yang pada hemat saya amat sesuai untuk memberikan tazkirah pada majlis seperti ini. Namun atas rasa tanggungjawab dan kepercayaan yang diberikan, saya cubalah membuat perkongsian, atau saya kata majlis ini lebih sesuai sebagai satu majlis yang lebih bersifat muhasabah dan mengingati ke atas diri saya sendiri dan juga tuan-tuan dan sahabat-sahabat sekalian. Hari ini saya nak bercakap dan berkongsi tentang tajuk balik kampung. Ini tajuk yang saya bagi kepada Ustaz Jai lah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, para sahabat yang dihormati sekalian, hari ini saya nak bicarakan sedikit tentang persoalan balik kampung. Tadi tajuk yang saya bagi pada Ustaz Jai iaitu balik kampung, apa nak bawa. Jadi saya rasa ramai dalam kalangan kita yang telah lama tak balik kampung semenjak kerajaan negara dilanda COVID-19 dan kerajaan melaksanakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi rasanya dalam jangka masa hampir 2 tahun ini, kita jarang-jarang dapat balik kampung. Mungkin ada di kalangan kita langsung tak dapat balik kampung. Walaupun kampung ni di daerah sebelah saja. Contohnya duduk di Kapar, kampung di Kuala Selangor, tapi tak boleh balik juga disebabkan PKP. Itulah. Jadi kalau pada kebiasaannya, setidak-tidaknya lah biasanya kita baliklah kampung kita ni sebulan sekali untuk melihat kampung halaman kita, tanah tumpah kita, dan juga untuk menjenguk ibu bapa lah kalau ada yang masih ada ibu bapa masih hidup di dunia ni. Jadi dalam jangka masa ini semua orang gelisah. Ada yang rasa sedih, ada yang
marah pula kepada kerajaan sebab tak benarkan balik kampung. Inilah disebabkan PKP tadi. Disebabkan PKP tak boleh rentas, tak boleh rentas negeri, tak rentas daerah. Jadi maka macam-macam lah kita dengar cerita berkaitan nak balik kampung waktu PKP. Ada yang curi-curi balik kampung melalui jalan tikus. Bagi mengelak bertembung dengan sekatan jalan raya oleh pihak berkuasa untuk balik semata-mata hasrat nak balik kampung. Inilah hebatnya tuan-tuan, budaya balik kampung dalam masyarakat kita ni, terutamanya orang Melayu. Jadi yang menariknya, ada yang curi-curi balik kampung ni, di kampung ni tak ada apa pun, siapa-siapa pun tak ada, kedua bapa pun dah meninggal, tapi itulah kelebihan budaya kita. Terujanya masyarakat khasnya orang Melayu ni nak balik kampung. Orang balik kampung, dia nak balik kampung. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, jadi bila kita balik ke kampung ni, rasanya kita balik kampung ni bukanlah orang kata tangan kosong. Saya rasa tuan-tuan, perempuan, para sahabat sekalian, bila balik kampung ni pasti akan bawa sedikit sebanyak orang kata buah tangan lah. Tak adalah berbentuk barang, mungkin bentuk barang-barang ke, ataupun wang ringgit kita bagi kepada anak-anak buah, sanak saudara kita, ataupun kepada ibu ayah kita jika ada lah masa di kampung. Itu biasanya begitulah. Maknanya di sini tuan-tuan dan perempuan, kita balik kampung ni biasanya akan ada bekalan. Bekalan ataupun buah tangan yang akan kita bawa. Jadi tuan-tuan dan perempuan, semenjak PKP dilaksanakan ini 2 tahun ni, jadi semacam satu perbualan hangat lah dalam kalangan masyarakat kita tentang isu nak balik kampung, tak boleh balik. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan juga tuan-tuan serta sahabat sekalian, marilah kita sama-sama bermuhasabah diri. Di manakah kampung kita yang sebenarnya? Kita berebut, bersesak-sesak di jalan raya, penuh dengan kenderaan sebab nak balik kampung. Tuan-tuan, perempuan dan sahabat sekalian, kampung kita yang sebenar-benarnya ialah syurga Allah. Perkara ini disebabkan Nabi Allah Adam dulu dari syurga. Kita sebenarnya semuanya bila mati nanti sepatutnya balik semula ke kampung asal kita yang sebenar, iaitu syurga Allah. Tetapi sebahagian daripada kita, na'udzubillah, mungkin tak balik semula ke kampung asal kita. Mudah-mudahan Allah selamat dan memberi rahmat dan perlindungannya kepada kita. Tetapi inilah gambaran sebenarnya yang akan berlaku. Nabi SAW sendiri telah diberi gambaran ini oleh Malaikat Jibril kepada baginda, hingga menyebabkan baginda jatuh sakit, demam dan berkurung di rumah. Sebab apa? Sebab merasa amat sedih memikirkan nasib umatnya, bahawa akan ada umatnya yang tidak akan balik ke kampung asalnya, syurga Allah. Begitulah tingginya nilai kasih dan sayang Nabi SAW kepada umatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan dan para sahabat sekalian, marilah kita banyak-banyak bersalawat ke atas junjungan besar Nabi SAW. Mengapa kita perlu banyak bersalawat ke atas Nabi? Jawabnya ialah untuk kita mendapatkan syafaat Nabi SAW di akhirat. Ini saja cara yang membolehkan Nabi SAW mengenali kita sebagai umatnya. Sebab jarak umur kita dengan Nabi SAW lebih 1000 tahun, lebih kurang 1400 tahun. Nabi SAW pernah bersabda, jadilah engkau di dunia ini sebagai orang asing atau pengembara saja. Tuan-tuan dan perempuan, sahabat sekalian, di dunia ni apa saja yang kita miliki, jawatan, pangkat, pengarah ke, ketua jabatan ke, ustaz ke, pensyarah kanan ke, doktor ke, profesor ke kita, yang berhormat ke, Tan Sri ke,
ada isteri cantik, 1, 2, 3 orang, rumah ada banyak bertingkek-tingkek, kata orang Negeri Sembilan, kereta mewah berderet-deret dan sebagainya. Tetapi semuanya akan berakhir dan akan kita tinggalkan. Apa sahaja yang orang sebut akan kehebatan kita di dunia ini akan kita tinggalkan. Tetapi sebenar-benarnya akan menentukan kehebatan kita nanti ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah sahaja yang akan lebih tahu tentang hakikat diri kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, adilnya Allah menganugerahkan banyak perkara, banyak benda di dunia ini. Hinggakan dalam soal perlumbaan untuk mendapatkan akhirat pun tiada perbezaan dalam kalangan hamba-hamba. Tiada perbezaan dalam perlumbaan mendapat redha Allah dan akhirat. Antara mufti ke, imam ke, ustaz ke dengan orang biasa-biasaan, kata orang. Oh, mungkin ada orang kata dah dilantik jadi mufti atau imam, maka mungkin dia lebih sikitlah di sisi Allah. Oh, tidak. Belum tahu lagi tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat. Mungkin lebih teruk lagi. Wallahualam. Tuan-tuan dan sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya kita tak tahu rahmat Allah. Allah boleh memberikan rahmatnya kepada sesiapa sahaja, kepada hamba yang dikehendakinya. Mungkin seorang hamba yang bekerja sebagai tukang sapu lebih ikhlas dan jujur dengan kerjanya, walaupun di dunia ini dia menghadapi lebih sedikit bebanan kerja, tetapi bila dihisap mungkin ia lebih baik daripada kita. Sesungguhnya Allah tidak pun memandang pangkat dan kedudukan kita, tetapi melihat sejauh manakah kita sebagai hamba yang benar-benar ikhlas terhadap. Janganlah kita berasa sedih dan berduka cita di dunia ini kalau manusia kurang mengenali atau langsung tak kenal kita. Tetapi rebutlah peluang. Rebutlah peluang dan kesempatan yang ada agar Allah lebih mengenali kita setiap hari daripada awal pagi hingga ke malam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat yang dihormati sekalian, marilah kita sama-sama merenung dan bermuhasabah diri. Apakah kita sudah benar-benar bersedia untuk balik ke kampung asal kita yang sebenar-benarnya itu? Hanya diri kita dan Allah saja yang mengetahui. Wallahu alam. Umur, Allah bagi kita umur, makin tua kita makin kurang nikmatnya. Makanan dulu masa kecil-kecil sedap kita makan, hari ini dah tak sedap lagi. Banyak benda dulu kita sihat, sekarang tak cergas lagi. Nak duduk kursi, duduk. Dulu boleh duduk 2-3 jam, sekarang setengah jam, 40 minit dah sakit pinggang. Jadi semuanya mengingatkan kita bahawanya masa akan tamat dan kita akan kembali kepadanya. Rasanya tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam majlis ini kebanyakan sudah pun berusia 50-an, termasuklah orang yang sedang bercakap ni. Kalau mengikut usia Nabi SAW wafat usia 63 tahun. Kita pun maklum usia Nabi SAW memang umatnya tak panjang. Kalaupun mencapai usia 70-an, 80-an, 90-an, itu bonus Allah berikan kepada hambanya yang berkenan. Sebab syarat untuk mati bukan bergantung kepada usia. Jadi kalau kita jadikan usia Nabi itu wafat sebagai tanda arasnya, agak-agaknya berapa lama lagi sisa-sisa usia kita yang ada sebelum menuju perjalanan balik ke kampung asal kita yang sebenar-benarnya. Maka sebab itu saya teringat pesanan Allahyarham Tuan Guru Ustaz Ismail Kamus yang katanya apabila kita berdoa dalam solat, dalam solat ni paling awal sekali kita minta ampun. Kalau dengan manusia pun kita minta ampun. Awal-awal lagi. Tapi dengan Allah sepatutnya dengan Allah kita minta ampun dulu awal-awal. Lepas tu kita minta mohonlah dipanjangkan usia. Sebab apa? Sebab untuk kita berpeluang lagi menambahkan amal-amal soleh bagi menampung kelalaian dan kelekaan kita pada usia muda dahulu. Tuan-tuan dan sahabat yang dirahmati sekalian, kita sebagai hamba perlu mempersiapkan diri dengan bekalan amalan menuju akhirat
dan seterusnya mencapai matlamat hidup kita balik ke kampung asal kita yang sebenarnya, itu syurga Allah. Firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 18 yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, yakni dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan, yakni dari amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Ya? Surah Al-Hajj ayat 18. Ayat ini menyarankan agar setiap mukmin menilai persediaan yang dilakukan untuk menuju akhirat dan ke destinasi asal kita, ke destinasi asal kampung kita yang sebenar-benar. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam hadisnya yang bermaksud, orang yang cerdik, yakni yang berakal, adalah orang-orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian. Sedangkan orang-orang yang lemah, yakni imannya, adalah orang-orang yang jiwanya mengikut hawa nafsu dan berangan-angan kepada Allah, yakni bahawa Allah akan mengampuni. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dimurkai sekalian, kita sebagai manusia ini bukan pemilik dunia. Kita tidak kekal di atasnya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Apabila sampai masa masing-masing, kita pasti akan menemui Maha Pencipta. Pada hakikatnya, hidup di dunia ini hanyalah satu persinggahan sementara, dan kita semua sedang berjalan menuju ke destinasi kehidupan yang abadi di akhirat dan ke kampung asal kita, syurga Allah. Satu hari baginda Rasulullah SAW tidur beralaskan tikar kasar yang membekaskan badannya saat baginda bangkit daripada tidur. Melihat keadaan itu, para sahabat pun menawarkan agar disediakan untuk Rasulullah SAW alas tidur yang lebih nyaman dan selesa. Namun Rasulullah menolaknya sambil berkata, apakah yang aku mahukan dari keduniaan ini? Sesungguhnya perumpamaan aku dengan dunia ini umpama seorang musafir berteduh di bawah pokok lalu meninggalkan pokok itu. Riwayat Tirmidzi. Jadi pengajaran penting daripada hadis ini ialah hidup di atas muka bumi ini sangat singkat. Marilah kita gunakan untuk masa yang ada ini beramal sebagai bekal akhirat. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 193, dan hendaklah kamu membawa bekal secukupnya, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal yang menuju akhirat adalah takwa kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat yang dihormati sekalian, dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ada dalam kalangan manusia yang beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga dirinya dengan syurga itu hanya sejengkal jaraknya. Tiba-tiba apabila hampir dengan kematian, terbalik suratan kitabnya dan beramal dengan amalan neraka. Lalu dia mati dan dimasukkan ke dalam neraka. Dan ada dalam kalangan kamu yang hidupnya beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga dirinya dengan neraka itu sangat dekat, hanya sejangkal jaraknya. Tiba-tiba berubah suratan kitabnya. Di akhir kehidupannya, beramal dengan amalan ahli syurga dan mati. Lalu dia dimasukkan ke dalam syurga. Allahu Akbar. Sama-samalah kita berdoa agar melindungi diri kita dan merahmati kita serta memberi kekuatan iman untuk istiqamah beramal dan membuat amal kebajikan hinggalah saat akhir hayat kita, insya-Allah. Saya ingin titipkan pesanan terakhir oleh almarhum Tuan Guru Datuk Harun Din yang katanya, orang mukmin yang hebat ialah dia meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia. Dia bersedekah sampai kaya, bukan dah kaya baru bersedekah. Dia berdakwah sampai jadi alim, bukan dah alim baru berdakwah. Dia datang ke masjid sampai ke tua, bukan dah tua baru nak ke masjid.
dia beramal sampai ikhlas, bukan dah ikhlas baru nak beramal. Dengan sisa-sisa kehidupan yang ada ini, marilah kita sama-sama merenung dan bermuhasabah diri. Apakah kita sudah benar-benar bersedia dengan bekalan untuk kita bawa kembali ke kampung asal kita yang sebenar-benar. Wallahu alam. Hanya diri tuan-tuan dan Allah saja yang maha mengetahui. Saya rasa setakat ini saja perkongsian ringkas saya sebagai muhasabah diri buat diri saya sendiri dan tuan-tuan dan perempuan sekalian. Segala yang baik itu datangnya dari Allah dan segala kekurangan itu adalah kekurangan dan kelemahan diri saya. Saya akhiri perkongsian saya ini dengan bacaan penghulu doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah.